Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bercakap tentang ketirisan dan kehilangan uang negara, ini satu perkara yang benar-benar bikin panas dan membuatkan kita kerugian besar. Bayangkan, uang itu boleh membantu negara. Yang paling jelek ialah apabila ianya melibatkan subsidi. Subsidi itu sepatutnya disasarkan kepada golongan yang perlu. Yang paling perlu ialah golongan tak mampu, golongan miskin, ataupun golongan yang sepatutnya dapat bantuan daripada kerajaan. Itu sebabnya tindakan kerajaan sekarang membuat subsidi bersasar sepatutnya kita sokong kerana ianya dapat mengelak orang-orang yang tak layak turut mengambil kesempatan mahu dapat. Terkini, bayangkan laporan ini, lebih 1,2 juta ringgit sehari tiris. 1,2 juta sehari tiris. Ini bukan tempo seminggu. Ini bukan tempo sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi sehari. Laporan DFMT menyebut diesel subsidi tiris lebih RM1,2 juta satu hari di Bukit Kayu Hitam. Ini membuatkan kita naik berang. Kita mau marah pun macam mana lagi kan? Tapi kita bersyukurlah kerana kerajaan dan juga kerana pihak berkuasa dapat menangani isu ini dan adalah tangkapan yang telah dibuat. Hari ini dilaporkan DFMT JPJ mengesan perkara itu setelah menyita 18 kenderaan pelbagai jenis dalam ops tangki di Kuala Muda, Kota Seta dan ICQS sejak 15 Mei. Diesel subsidi tiris lebih RM1,2 juta sehari di Bukit Kayu Hitam. Negara mengalami ketirisan diesel bersubsidi dianggarkan bernilai 1,2 juta sehari akibat kegiatan penyeludupan menggunakan kenderaan asing di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Kita berharap, netizen berharap, kalau ada unsur-unsur penyelewengan, unsur-unsur salah guna kuasa maupun paling penting sekali ada unsur rasuah, perlulah ditangkap dalang-dalangnya. Jangan dibiarkan berlama-lamaan. Paling syok kalau dapat didedahkan. Kalaulah ada dalang yang terlibat. Kita harapkan tiadalah dalang yang terlibat. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya mengesan perkara itu setelah menyita 18 kenderaan pelbagai jenis dalam ops tangki di Kuala Muda, Kota Seta dan ICQS tersebut bermula 15 Mei hingga hari ini. Katanya ketirisan minyak bernilai 1,2 juta ringgit Malaysia berkenan yang dikesan sepanjang 5 hari operasi berlaku menerusi modus operandi menggunakan kenderaan seperti pickup dan lori trailer yang diubah sesuai dengan tangki tambahan. Dalam operasi itu, kita dapati kebanyakan kenderaan asing mengubah sesuai tangki untuk menyeludup diesel ke negara jiran. Apa yang mendukacitakan, penyeludupan ini masuk dan keluar seludup diesel hampir 5 perjalanan sehari. Wah, ini memang tindakan yang boleh kita kata amat biadab dan bikin panas lah kan. Bayangkan mereka berani hampir 5 perjalanan sehari. Maksudnya masuk keluar 5 kali. Berani sungguh. Bila kita tahan 18 kenderaan ini, kata laporan ini, kita buat kiraan lebih kurang RM250,000 ketirisan satu perjalanan. Tapi bila kita soal siasat pemandu, dia kata dia buat 4 hingga 5 perjalanan. Ini di Bukit Kayu Hitam, belum masuk di tempat lain. Sempadan, katanya pada sidang media. Adli Fadli berkata, pihaknya akan meningkatkan operasi mengesan kenderaan tersebut bagi mengelak negara mengalami lebih banyak kerugian
Katanya lagi terdapat juga suspek yang menggunakan kenderaan persendirian seperti kereta dengan nombor pendaftaran negara jiran. Bermula minggu ini kita akan adakan operasi di seluruh negara, malah kita diberi arahan di peringkat tertinggi Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakannya bagi mencegah kes penyeludupan diesel subsidi ke luar negara. Tiada lagi peluang bagi mereka yang melakukan kesalahan ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita mahu. Tindakan pihak berkuasa, bahkan daripada tindakan pihak kerajaan untuk menghalang daripada berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini sekali lagi kita digemparkan dengan siasatan oleh SPRM terhadap sebuah badan yang paling digemari oleh rakyat Malaysia. Apalagi kalau bukan FAM, yaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pelbagai spekulasi, pelbagai drama dan macam-macam lah yang berlaku. Dan pendedahan demi pendedahan memang ada yang kita tahu, ada juga yang kita tak sangka pula ada berlaku. Tapi kali ini melibatkan siasatan SPRM terhadap FAM. Tetapi yang mengejutkan kita, dua siasatan dakwaan rasuah, salah laku babit FAM disahkan NFA. Nak tahu apa tu NFA? Ikuti ulasan ini. Dua siasatan membabitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disahkan tidak mempunyai sebarang isu rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan. Siasatan agensi penguatkuasa itu adalah terhadap isu projek pembinaan National Training Centre atau NTC di Putrajaya yang dianggarkan bernilai RM25 juta ringgit dan isu tohmahan kepimpinan dan pengurusan FAM sewaktu penganjuran Kongres FAM ke-60. Berita harian difahamkan, SPRM sudah menjalankan siasatan rapi berhubung kedua-dua isu yang dibangkitkan sebelum ia diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Rakyat TPR untuk tindakan susulan. SPRM menjalankan siasatan ke atas isu rasuah di FAM yang membabitkan pelaksanaan projek NTC di Putrajaya bernilai hampir 25 juta ringgit. Kos pembangunan projek ini menggunakan dana yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Selain itu, SPRM juga menyiasat tohmahan dan dakwaan rasuah dalam penganjuran Kongres FAM yang ke-60. Hasil siasatan terhadap dua isu ini sudah diselesaikan oleh SPRM dan dirujuk kepada TPR dan TPR berpuas hati dengan hasil siasatan berkenan serta memutuskan kes sebagai NFA atau tiada tindakan lanjut. Tiada sebarang isu rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan dikesan dalam dua siasatan itu, kata satu sumber kepada Berita Harian BH. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi BH mengesahkan kedua-dua kes yang disiasat itu diputuskan NFA oleh TPR. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai maklumat tambahan berhubung keputusan TPR berkenan. SPRM sebelum ini sudah merakamkan keterangan 14 saksi dan membuat pemeriksaan ke atas 10 premis yang berkaitan dengan kedua-dua isu berkenan mengikut Akta SPRM 2009. 3. Syarikat yang dikemukakan kepada FIFA bermesyuarat pada 8 April lalu dan sudah melantik sebuah syarikat untuk melaksanakannya. Malah penyediaan dokumen perjanjian kontrak oleh FAM hasil daripada keputusan pemilihan yang dibuat sendiri oleh FIFA. Isu tohmahan dan dakwaan rasuah dalam pengurusan atau penganjuran Kongres FAM yang ke-60 pula berbangkit selepas surat layang dalam bentuk email yang membangkitkan isu kepimpinan dan pengurusan FAM menjadi tular di media sosial.
Ia membabitkan 4 perkara utama, iaitu penyalahgunaan kuasa oleh Setiausaha Agung FM, gaji serta manfaat staf, isu membabitkan skuad Harimau Malaya dan projek NTC sebelum berlangsungnya Kongres Tahunan ke-60 FM bulan lalu. Dakwaan itu mendapat perhatian SPRM dan kemudiannya masuk menyiasat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pendedahan kali ini paling mengejutkan kita. Ianya melibatkan seorang menteri dan juga orang besar dalam parti UMNO, Azalina Othman Said. Menurut laporan ini, ada yang mahu supaya Azalina Othman Said ditukar, atau dengan kata yang lebih kasar, mungkin sesuai dikata sebagai dipecat. Bukan dipecat sebagai menteri, tetapi dipecat sebagai ketua penerangan UMNO. Ini sebab beliau dimohon supaya diganti, ataupun dengan kata yang lebih mudah kita faham, dipecat dan diganti dengan orang lain. Yaitu menurut laporan ini, mereka mahu Azalina Othman Said ditukar kerana tidak fokus terhadap tugasan beliau sebagai ketua penerangan UMNO dan kurang proaktif. Azalina perlu ditukar. UMNO cawangan SS9A Damansara. UMNO cawangan SS9A Damansara mengusulkan satu pertukaran atau rombakan bagi jawatan Ketua Penerangan UMNO Malaysia yang disandang oleh Datuk Seri Azalina Othman Said ketika ini, yang didakwa tidak fokus dalam tugasan beliau. Timbalan Ketua UMNO bahagian Damansara, Amin Syukur, berkata, sebagai seorang menteri dan kepimpinan yang berjasa sekian lama, UMNO cawangan SS9A beranggapan beliau tidak fokus kepada tugas Ketua Penerangan Parti serta disifatkan sekarang ini perlu lebih proaktif. Katanya, akar umbi UMNO keseluruhannya memerlukan satu pelaksanaan strategi serta gerak kerja hala tuju drastik yang lebih jelas agar setiap tindakan akar umbi itu tidak tersasar. Sebagai seorang menteri, kami yakin beliau cukup firm dan ini jelas menguntungkan UMNO. Oleh itu, kita memerlukan individu yang mungkin boleh lebih fokus untuk bertindak sebagai ketua penerangan dan ada masa merencana usaha-usaha serta tindakan tidak bermusim. Satu pelan naratif masa depan UMNO yang lebih praktikal perlu segera digerakkan oleh ketua penerangan serta segala usaha perlu digembleng kepada usaha bersangkutan portfolio penerangan ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tambah Amin, UMNO cawangan SS9A juga ingin mengusulkan untuk kepimpinan parti mempertimbangkan Datuk Seri Rezal Merican Naina Merican bagi menggalas seterusnya portfolio sebagai ketua penerangan yang baharu. Melalui kemahiran, pengetahuan serta pengalaman dimiliki beliau, ianya dilihat satu kelebihan yang boleh digunapakai untuk kegunaan atau kebaikan UMNO. Selain UMNO cawangan SS9A juga beranggapan beliau ada masa untuk lebih fokus merencana, bergerak dan bertindak sebagai ketua penerangan yang baru jelasnya lagi. Sebelum kita berpisah, apa pendapat anda? Adakah anda juga setuju supaya Azalina Othman Said ditukar daripada jawatan beliau sebagai ketua penerangan UMNO kerana tidak fokus? Dan memang ada juga logiknya. Azalina Othman Said sebagai seorang menteri, beliau begitu perform, bekerja bagus dan pencapaian yang sangat baik. Tetapi sebagai ketua penerangan UMNO, seperti yang dinyatakan oleh Amin, memang perlu masa untuk merencana parti tersebut untuk bangkit semula. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Kita jumpa lagi.